أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sekalian jamaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempermudahkan kita untuk sama-sama berada di rumahnya. Kemudian kita salat berjemaah maghrib dan duduk sekejap dalam majlis perbincangan sedikit sebanyak daripada ilmu Allah yang maha luas. Dan tuan-tuan, kita menyambung kepada ayat surah Az-Zumar, ya, ayat 11 dan seterusnya, muka surat 460. Kita baca dulu sama-sama, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن
في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Sadaqallahul Azim. Nanti dia ada puan-puan lebih kurang satu muka surat lah daripada surah Az-Zumar, bahagian yang ketiga. Baik, kita tengok sekejap tuan-tuan tajuk ringkas. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Cuba tuan. Baik, lahum min fawqihim dhulalum minan nar. Tanwin berjumpa dengan mim. Tanwin berjumpa dengan mim itu dipanggil idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, dua harakat. Kemudian an-nar, nun yang bersabdu itu kita jadikan dia sebagai wajibul ghunnah, wajib dia dengung, walaupun asalnya adalah alif lam, daripada alif lam asy-syamsiyah an-nar, tapi tuan-tuan oleh kerana pada bunyinya dia memang ada bersabdu. Baik, dhulalum minan nar. Cuba tuan. Baik, sebutan makhraj dha, makhraj dha itu sebutannya ialah hujung lidah dan hujung gigi. Hujung lidah dan hujung gigi. Kalau ini lidah kita tuan-tuan, ni hujung gigi kita depan tu bertemu, hujung sama hujung, cuma dia tebal. Cuba dha, cuba dhi, hujung sama hujung, dhu. Dhulalum minan nar. Cuba. Itu dia. Untuk makhraj dha dan juga tadi idgham ma'al ghunnah. Baik. Kemudian kita tengok qiraat ringkas pada ayat yang awal tadi. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Cuba lihat. Baik, itu bacaan kita tuan-tuan, bacaan yang kita baca dengan riwayat Hafs daripada Asim. Riwayat Hafs daripada Asim ini kita kata yang mana tadilah yang kita baca ramai-ramai. Hafs daripada Asim, dan inilah yang masyhur seluruh dunia. Di sana ada bacaan-bacaan yang lain yang juga merupakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi tuan-tuan kita baca Hafs daripada Asim, Kemudian bacaan yang lain juga bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bacaan Warsh daripada Nafi'. Bacaan Warsh pada Nafi' pada ayat yang nombor 12 tuan-tuan. Wa umirtu li an akuna. Imam Warsh dengan daripada Imam Nafi' membaca dengan bila ada sukun, hamzah sebelumnya ada mati, ada sukun, maka hamzah ini dibuang, dan baris ini diberi kepada nun. Jadi tuan-tuan, hamzah buang, baris beri pada nun. Jadi bunyinya li an akuna, dia akan bunyi li anakuna, tu hidup, li anakuna. Cuba tuan-tuan, li anakuna, hamzah buang,
Wa umirtu li anakuna awwalal muslimin. Cuba kan. Wa umirtu li anakuna awwalal muslimin. Itulah dia tuan-tuan, bacaan Warsh daripada Nafi', salah satu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak beramal dengannya. Kenapa? Sebab tak biasa je. Sekiranya kita belajar dengan bacaan ini dan beramal, tak ada masalah, okey je. Hatta imam kalau dia nak baca pun, dia beritahu dulu kepada makmum, saya akan baca riwayat sekian-sekian, Warsh daripada Nafi'. Boleh dibaca saja dalam salat. Baik, muslimin simak rahmat Allah sekalian, ayat ini adalah sambungan kepada ayat yang sebelumnya tuan-tuan, pada bulan lepas, berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menjalankan urusan dakwah dan seumpamanya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kaumnya, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku ini, katakanlah Muhammad, aku ini diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan, dengan seikhlasnya, lahuddin, dengan penuh ketaatan. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslimin, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim, dan aku ini takut sekiranya aku melanggar perintah Allah, asi, membuat maksiat kepada Tuhanku, maka aku akan diazab pada hari yang sangat berat, 'adzab yaumin 'adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakanlah Allah Subhanahu wa taala, aku menyembahnya dengan ikhlas dan penuh ketaatan. Fa'budu ma syi'tum min duni, maka kalau kamu tidak nak, sembahlah apa yang kamu nak selain daripada Allah, boleh sahaja, tapi kena ingat, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang gagal, yang sebenar-benar gagal, ialah gagal dirinya dan ahli keluarganya pada hari kiamat, yakni masuk neraka. Ala zalika huwal khusranul mubin, itulah sebenar-benar kerugian, kegagalan. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar, yang di dalamnya pada hari akhirat tersebut, bila dimasuk ke dalam azab neraka, ada berlapis-lapis azab tersebut, dan bisanya, sakitnya berbeza-beza. Yang makin dalam makin teruk, makin dalam makin teruk. Atas berlapis-lapis, di bawah juga berlapis-lapis. Zalika yukhawwifullahu ibadahu ya ibadi fattaqun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala beri ancaman, menakutkan kepada hamba-hambanya, wahai hamba Allah, bertakwalah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menyebut begini, bahawa aku diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, ikhlas dengan penuh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, apa makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Maka kita katakan tuan-tuan, makna ikhlas ini kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa kita dengar. Tetapi makna asal ikhlas ini tuan-tuan, makna asalnya ialah asfahu wa naqqahu minasyirk. Ikhlas ini ialah membersih, menyuci daripada syirik. Apa dia syirik? Syirik itu ialah menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada lawan dia, ada tandingan dia, ada kawan dia, itu syirik. Jadi tolak habis semua yang lain itu, hanya Allah Subhanahu wa taala, itu maksud mukhlishan lahuddin. Beribadat tu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, ada satu surah namanya surah Ikhlas. Apa dia?
Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Baik, kita baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cuba. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik tuan-tuan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad. Dan Allah ada tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Kita kata mana ikhlasnya? 4 ayat ni tuan-tuan ya. 4 ayat ini mana ikhlasnya? Nah, Allah Esa, Allah tempat minta, tidak beranak, tidak beranak, dan tidak ada sama sekutu satu apa pun. Kat mana ikhlasnya? Tak ada pula situ tak? Maka tuan-tuan, sebenarnya kita kembali kepada makna tadi. Kembali kepada makna tadi, iaitu asfahu wa naqahu minasyirk, menyuci, membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala syirik. Allah Maha Esa. Allah lah satu-satu tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu kami sembah ya Allah, kepada kamu kami minta apa? Pertolongan. Allahus samad. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu pun setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ikhlas. Sebab tu namanya surah Ikhlas. Maknanya tuan-tuan, habis semua yang lain itu, kalau kita beribadat ni ikhlas kerana Allah, maksudnya buang tentang orangnya, buang tentang ahli keluarganya, buang semua yang lain depan kita, dunia buang belaka, hanya tinggal Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ada. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa, sesungguhnya apa yang aku paling takut kepada umat aku ini ialah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka sahabat tanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil itu ialah ar-riya. Apa dia riya? Riya maknanya buat satu amalan nak tunjuk ke orang. Buat satu amalan nak tunjuk ke orang. Sembahyang ni nak tunjuk ke orang. Nah, kalau sembahyang sunat, mesti kena panjang sikit lah sebab orang ramai. Kalau berzikir tu kita kuatkan, nak tunjuk ke orang. Kalau kuat tidak tunjuk, cerita lain. Tapi tujuannya untuk menunjuk, dipanggil riya. Kalau takabur, sombong. Nah, riya bermaksudnya menunjuk kepada orang lain. Baik. Kalau ujub, dia panggil perasan. Nah, sembahyang itu tak tunjuk ke orang dah. Sembahyang tahajud banyak, alhamdulillah lah, banyak sembahyang tahajud. Orang lain tidur belaka, aku seorang je bangun. Perasan. Ini perasan juga menghancurkan amalan. Riya, ujub, takabur, ini semua tuan-tuan boleh menghancurkan amalan manusia. Buat banyak dah, tapi rupanya akhirnya hilang segala pahala amalan tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Saya rahmati Allah sekalian. Jadi ikhlas tadi apa dia? Iaitu ikhlas membuat satu perkara, buang kepentingan lain, manusia kah, untuk orang, untuk benda lain kah, untuk ada upah kah, buang semua itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil beribadat ikhlas kerana Allah. Boleh tuan baik. Kemudian wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan diperintahkan aku ini juga menjadi orang yang pertama ataupun orang yang muslimin. Muslimin ini makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makna asal Islam, aslama yuslimu Islam, al-khudu' wal id'an. Khudu' maknanya kita tunduk. Tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Id'an pun makna mengikuti, menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil Islam. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun.
Nah, dia seorang Muslim adalah dia yang tunduk pada siapa? Tunduk kepada perintah Allah dan Rasul. Itu panggil Islam. Jadi apabila dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia haji, yang awal sekali dia mengucap, maka 5 ini dia panggil Muslim. Kenapa Muslim, tuan-tuan? Kerana dia tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang 5 ini. Sebab itulah tuan-tuan, dalam perkara tentang Islam, dia berkait benda zahir. Benda zahir yang nampak itu dikira Islam. Nah, sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, akhbirni 'anil Islam. Maka Jibril jawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa hajjal baita wa sawmi ramadan. Mengucap 2 kalimah syahadat, semayang, puasa, zakat, haji. Semua itu perkara-perkara dia panggil hissi, maksudnya boleh diketahui dan dilihat secara panca indera. Kalau orang tu semayang, tuan-tuan, boleh nampak ke tidak? Ya, boleh nampak. Puasa boleh nampak ke tidak? Nampak moyok je. Nah, dia mari buka puasa sekali dengan kita, iftar jama'i, puasa lah kita agak itu dah. Mana boleh nampaklah kesan daripada puasa itu, dia letih. Nah, datang berbuka puasa. Zakat dia boleh nampak, menunaikan zakat. Haji juga sama. Mengucap 2 kalimah syahadat juga sama. Tetapi masalah perkara beriman, bila Jibril AS tanya, akhbirni 'anil iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Ini semua berkait dengan masalah keyakinan di dalam hati. Percaya kepada hari akhirat. Nah, percaya kepada kebenarannya Rasul. Rasul boleh nampak, tetapi kebenaran Rasul itu mesti dipercayai dan diyakini. Itu maksudnya beriman. Islam adalah perkara yang nampak secara zahir. Baik. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yawmin 'azim, dan aku takut sekiranya aku berbuat dosa kepada Tuhanku, maka akan berdepan dengan azab yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dosa ke tidak? Tidak ada dosa. Tapi ayat ini adalah merujuk kepada umatnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mentakuti, maka umatnya lebih aula untuk takut. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, usima minaz dzunub, terselamat ia daripada segala dosa. Maka tuan-tuan, orang terselamat pada dosa pun takut daripada azab Allah, maka kita umatnya lebih aula. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Dan Nabi SAW ulang sekali lagi bahawa menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Fa'budu ma syi'tum min duni. Dan tuan-tuan, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, Allah memberi pilihan. Fa'budu ma syi'tum min duni. Nak sembah benda lain boleh, nak menjadikan benda lain Tuhan boleh. Tidak ada masalah, boleh sahaja. Tapi ada risiko yang sangat besar kalau buat begitu. Akhirnya dia mati, Allah akan campak dia dalam neraka, wal'iyadzubillah. Boleh itu maksudnya pilihan, bukan boleh itu maksud Allah redha. Dah pilihan. Maknanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau seorang tu nak beriman, boleh beriman. Orang tu nak kufur, boleh kufur. Tapi inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiqaha. Kami akan sediakan azab sangat pedih di akhirat kelak, dengan sebab kamu memilih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Kami beri 2 jalan kepada manusia ini, sama ada nak menjadi orang baik, mengikut perintah Allah dan Rasul, ataupun melawan Allah dan Rasul. Ada pilihan.
Tapi pilihan ini tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat hukuman ke atas pilihan-pilihan kita. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kerugian, al-khasirin maksudnya ialah alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Rugi sebenarnya ialah rugi di akhirat. Atas muka dunia ini tuan-tuan, kalaulah orang tu rugi, katakanlah berniaga zaman sekarang susah, ada niaga rugi tutup kedai. Tapi tuan-tuan tutup kedai pun dia boleh buka balik ke tidak? Ya boleh. Kadang-kadang dia buka sekali lagi, itu rupanya berjaya. Nah, perniagaan itu jadi hebat, jadi besar, kaya jutawan dia. Boleh jadi tuan-tuan. Itu atas muka dunia, belum rugi yang sebenarnya. Yang orang duk guna sekarang, hidup ini keras. Ada. Jangan lembik, hidup ini keras, dia katanya. Betul lah tu, kita setujulah. Jadi kalau dia gagal kali pertama, tidak maksud gagal selama-lamanya. Dengan sebab kata-kata begini tuan-tuan, akhirnya budak tak nak ambil SPM. 70% budak ambil SPM tu tak nyambung belajar. Nak bekerja dah katanya tak. Nak bekerja pula, ada yang pergi ke sekolah-sekolah, ya, motivator pergi sekolah. Kamu nak jadi apa? Siapa nak jadi doktor? Angkat tangan. Ada 4 orang jadi doktor. Habis kamu nak jadi apa ni? Nak jadi tiktokers pula dah tuan-tuan. Dah. Nak jadi apa ni, apa nama tu, Instagram punya tu, famous apa nama, nak jadi gitu. Allahumma tuan-tuan. Jadi ini satu zaman yang luar biasa, yang sangat pelik, yang mana tuan-tuan, gagal di atas muka ini bukan gagal lagi, tetapi gagal yang sebenarnya ialah gagal di hari akhirat. Tidak mungkin mereka kembali lagi, boleh ulang lagi sekali, tak mungkin. Kalau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dosa-dosa ini masuk neraka, maka tidak ada jalan pulang. Baik, saudara rahmati Allah sekalian, begitu juga berjaya. Berjaya yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran apa maksud berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa-siapa yang tak masuk neraka, masuk dalam syurga, faqad faz. Itulah sebenar-benar kejayaan. Jadi maksudnya di sisi Allah, masuk syurga itu baru berjaya. Kalau hari ni orang ada harta sangat banyak, kita kata manusia mana harta sangat banyak, ya, yang sampai katanya ada trilion punya harta. Sekarang ni tuan-tuan, kalau nak bagi contoh, barangkali Elon Musk lah kamaknya, katanya trilion punya harta, kaya sangat. Tapi tuan-tuan, itu istilah berjaya atas muka dunia, tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harta semua itu tuan-tuan, bila dia mati, bukan harta dia lagi dah, betul kan? Harta waris dia lah, anak dia ke, saudara mara dia ke, apa semua, bukan harta dia lagi dah. Walaupun dia wasiatkan semacam mana sekalipun, dia wasiatkan untuk dimasukkan dalam kubur dia, katakanlah harta tersebut. Duit ini yang berjuta-juta ni, aku nak separuh harta aku ni, contohnya 10 juta, contohnya tak, 10 juta masuk dalam kubur bersama-sama dengan aku, diwasiat. Bagi kepada peguam lah, apa semua, siap semua sekali tuan-tuan. Akhirnya ditunaikanlah permintaan tersebut, wasiat itu ditunaikan. 10 juta masuk dalam kubur, dikebumikanlah, siap. Agak-agaknya tuan-tuan, apa berlaku selepas itu? Ustaz rasa tak sampai esok, orang pergi korek kubur dia, betul kan? Kenapa? Itu menjadi bukti rupanya duit itu bukan dia punya dah lepas mati. Siapa punya? Orang lain, bukan dia punya lagi dah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, maksudnya kaya setakat mana, hebat setakat mana atas dunia, belum dikira sebagai kejayaan yang sebenar. Allah kata dalam Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kejayaan sebenar ialah tak masuk neraka, masuk dalam syurga. Faqad faz. Qad masuk kepada fi'il madhi, qad faz. Maka sesungguhnya itulah sebenar-benar kejayaan. Bandingkan dengan ayat kita ini tuan-tuan, bahawa
gagal atas muka dunia tidak bermaksud gagal lagi. Gagal yang sebenar ialah orang ni masuk dalam neraka. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Itulah dia panggil gagal yang sebenar-benarnya. Boleh tuan-tuan ya? Kita ambil pada malam ini, marilah kita buatlah apa-apa atas muka dunia, tak apa. Tapi biar kita buat itu akhirnya akan menyebabkan kita berjaya dalam kubur, boleh jawab soalan muka nakir. Kemudian di mahsyar boleh jawab soalan-soalan Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Kemudian mizan timbangan amalan kita berjaya, lepas itu sirat masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ustaz dan tuan-tuan terpilih pada golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, ustaz berhenti di sini kali ini, insya-Allah kita jumpa lagi lah pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.